Selamat sejahtera, nama saya Pirakas Anak Lelaki Hezrada Krishnan, nombor matrik 17 DEP 21F1048. Tajuk hari ini adalah faktor penjajahan dan imperialisme yang berlaku di Tanah Melayu. Antara topik yang kami akan dibincangkan adalah pertama, pendahuluan iaitu saya, Prakash. Yang kedua, faktor ekonomi iaitu Prem. Yang ketiga, faktor sosial iaitu Harith. Yang keempat, faktor politik iaitu Ashraf. Dan yang kelima, kesimpulan iaitu East. Pengenalan. Tanah Melayu merupakan kawasan yang strategik yang berada di tengah-tengah jalan perdagangan antara timur dan barat. Sumber alam semula jadinya yang melimpah ruah seperti rempah, biji timah dan hasil-hasil hutan menarik minat kuasa asing dari Eropah untuk menguasainya. Portugis, Belanda, British dan Jepun adalah kuasa-kuasa asing yang telah menjajah Tanah Melayu dan mengaut hasil bumi Tanah Melayu untuk kepentingan mereka. British merupakan negara penjajah yang paling banyak meninggalkan kesan ke atas sosial budaya di Tanah Melayu. Penjajahan di Tanah Melayu bermula apabila Portugis menakluki Melaka pada 1511 sehingga 1641, Belanda pada tahun 1641 sehingga 1824, British pada tahun 1824 sehingga 1957 dan Jepun pada tahun 1941 sehingga 1945. Antara faktor imperialisme adalah ekonomi, sosial dan politik. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Prem Anak Lelaki Narsia Ramu dari kelas DEP 2A. Nombor matrik saya adalah 17 DEP 21F1010. Dan hari ini saya akan membentangkan satu topik besar iaitu faktor penjajahan dan imperialisme mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Dan tajuk kerja saya untuk topik ini tersebut adalah faktor ekonomi. Terdapat pelbagai faktor ekonomi yang telah dijanakan dalam faktor penjajahan dan imperialisme mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia ialah yang pertama, menjana perkembangan industri perkilangan, revolusi pertanian memerlukan bahan mentah. Bahan mentah ini menjadi salah satu perkara yang amat diperlukan oleh kuasa-kuasa barat. Oleh itu, kuasa-kuasa barat telah merebut untuk mendapatkan tanah Asia Tenggara, iaitu terutamanya adalah tanah Melayu, kerana di situ memang sudah ada bahan mentah dan bahan mentah yang berada di tanah Melayu adalah sangat-sangat berkualiti. Dan antara bahan mentah yang mereka ingin mempungut dan juga tujuan mereka menjajah adalah untuk bahan mentah. So, bahan mentah yang penting mereka ingin mendapatkan adalah biji timah. Biji timah ini adalah paling penting untuk dalam proses keusahawanan, iaitu seperti pengertinan makanan. Yang kedua adalah getah. Getah ini membantu untuk kuasa barat dalam pembuatan kereta. Antaranya adalah untuk menghasilkan part kereta iaitu tayar, serta untuk menghasilkan juga penebat pada dawai elektrik. Yang ketiga adalah kelapa sawit. Kelapa sawit ini melalui output daripada kelapa sawit ini adalah minyak masak. So pada masa yang sama, kuasa barat amat memerlukan dan amat mementingkan pemakanan yang sihat. Oleh itu, mereka menggunakan kelapa sawit ini untuk menghasilkan minyak untuk menggoreng atau memasak makanan yang enak dan sedap. Manakala faktor ekonomi yang kedua adalah perubahan pangkalan syarikat Hindia Timur Inggeris di Madras dan di Bengala. Pada masa yang sama, perubahan pangkalan syarikat Hindia Timur, Inggeris di Madras dan di Bengala iaitu di India semakin meluas dan memberi impak positif kepada kuasa barat, iaitu mereka dapat meliputi kawasan pantai timur. Manakala yang ketiga adalah kapal berkuasa wap. Pada masa yang sama, kuasa barat telah memperkenalkan dan menghasilkan satu kapal berkuasa wap yang amat memberi revolusi industri yang sangat-sangat cepat kepada tamadun tersebut. Dan pada masa yang sama, ia memudahkan pengangkutan serta perhubungan dengan perdagangan luar. Dan akhirnya ini digunakan dalam perdagangan antarabangsa. Dan pada masa yang sama, ini adalah masih digunakan dan masih ada di dunia ini. Yang keempat adalah terusan Suez.
Terusan Suez ini dibuka pada tahun 1869 dan tujuan pembinaan terusan Suez ini adalah memendekkan jarak perjalanan antara barat dengan timur. Pada masa yang sama, ia mempercepatkan penghantaran barangan dan menjimatkan kos pengangkutan untuk kuasa barat. Yang terakhir adalah penciptaan alat komunikasi. Kita kena tahu, pada masa dahulu, tiada sebarang alat komunikasi dicipta, tetapi salah satu alat komunikasi yang paling popular dan dicipta oleh kuasa barat adalah telegraf. Telegraf ini memberi kesan kepada para pedagang dan para penjajah untuk mudah berkomunikasi dengan dengan seseorang ataupun dengan sesuatu kerajaan. Dan itu sahaja daripada saya untuk faktor ekonomi. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Haris Iskandar Tushaimi. Nombor matrik saya adalah 17 DEP 21F 1022 daripada kelas DEP 2A. Hari ini saya akan membentangkan tentang faktor penjajahan dan imperialisme daripada segi sosial. Selaras dengan kemajuan yang dicapai oleh negara barat, mereka beranggapan adalah menjadi tanggungjawab sosial mereka untuk mentadbirkan penduduk Asia Tenggara yang dilihat masih mundur kerana bergantung kepada kegiatan berasaskan pertanian mereka. Orang barat beranggapan kebudayaan dan tamadun mereka lebih tinggi daripada masyarakat Asia Tenggara berdasarkan pencapaian mereka dalam bidang sains dan teknologi. Mereka melakukan konsep white man's burn ataupun dikenali sebagai beban orang putih seperti yang dicanangkan oleh penyanyi Inggeris iaitu Rudyard Kipling. Mengikut orang Perancis sebagai Mission Civil Satires dan orang Amerika sebagai The Blessing of Anglo-Saxon Protection, mereka menyatakan oleh kerana tamadun mereka sudah mengalami perubahan besar dalam ekonomi dan sosial, adalah menjadi kewajipan dan tugas mereka mentadbirkan bangsa lain, khususnya mereka yang dijajah yang dianggap masih mundur. Rantau Asia Tenggara dilihat sebagai sebuah rantau yang berpotensi untuk menyebarkan kebudayaan barat kerana ketika itu, masyarakat Asia Tenggara masih lagi mundur dan belum terdedah kepada kebudayaan barat yang dianggap tinggi. Alasan begini dilakukan oleh kuasa barat apabila mereka cuba mempertahankan sebab-sebab dasar imperialisme yang dilakukan ke atas negara-negara Asia Tenggara. Keagungan tamadun barat yang disebar ke negara Asia Tenggara juga melibatkan soalan agama, di mana membalik Kristian mengambil kesempatan menyebarkan agama Kristian di kalangan penduduk Asia Tenggara. Membalik Kristian menggunakan pelbagai cara untuk menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk menganut agama Kristian, sama ada melalui kebajikan atau pendidikan, dengan menubuhkan sekolah yang ditadbir oleh membalik Kristian seperti di Filipina dan di Indochina. Keinginan Kristian untuk menyebar agama Kristian dan tamadun Eropah juga pendorong kepada dasar imperialisme Asia Tenggara. Tambahan pula, agama Kristian telah berpecah kepada beberapa mazhab iaitu seperti Katolik, Protestan dan Anglican, Methodist dan Jesuit, menyebabkan mereka berlumba-lumba dan bersaing dalam penyebaran agama Kristian di Asia Tenggara. Masyarakat Eropah percaya mereka mestilah mengorbankan kesenangan dan kemewahan yang dimiliki supaya dapat mentadbirkan masyarakat Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Rafi, nombor pendaftaran 17 DEP 21F 1050. Faktor penjajahan dan imperialisme mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban. Dari segi politik, pengenalan politik telah wujud sebelum ketamadunan manusia. Kebanyakan primat hidup berkumpulan dan membentuk hierarki dominans. Individu dengan status hierarki tinggi cenderung untuk merampas kawasan makanan dan peluang mengawan daripada individu yang mempunyai hierarki yang lebih rendah. Dengan itu, lebih tinggi status seseorang individu, lebih besar peluangnya untuk berjaya membiak dan mengawan dengan lebih kerap. Selain mempunyai lebih banyak sumber untuk melabur bagi menjamin keturunannya terus hidup. Faktor politik yang pertama, perang saudara antara pembesar-pembesar Melayu dalam merebut takhta dan kawasan. Sebagai contoh, di Perak, pihak British telah mengambil kesempatan tersebut akibat perebutan takhta kerajaan Perak dan perbalan antara kumpulan kongsi gelap Cina. Yang kedua, perubahan politik dan dasar di Britain. Pihak barat telah melaksanakan dasar kolonialisme dan imperialismenya dalam usaha mengembangkan pengaruhnya ke seluruh pelosok dunia. Perkembangan dasar ini adalah hasil daripada perubahan sistem politik, pandangan hidup dan penciptaan teknologi baharu. Yang ketiga, British campur tangan di Selangor
kerana mengambil kesempatan dari perbalahan pembesar-pembesar Melayu, iaitu antara Raja Abdullah Mahdi yang bersaing untuk menguasai daerah Kelang yang kaya dengan biji timah. Kesimpulan, yang pertama, perkembangan di Barat membawa imperialisme di Asia Tenggara. Antara faktor yang membawa kepada imperialis Barat ialah kerana kedudukan Asia Tenggara yang strategik. Keadaan ini menarik minat imperialis untuk menguasai supaya dapat menjamin pasaran yang luas selain memiliki tanah yang subur dan kaya dengan pelbagai bahan mentah. Yang kedua, sejak revolusi perindustrian, pencapaian sains dan teknologi Barat mendahului negara lain, seperti buku perubatan dan kimia, seperti peleburan logam. Dan yang terakhir, meningkatkan keyakinan Barat melakukan apa sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Izmukri bin Abdul Azim daripada DEP 2A. Saya ingin menerangkan kesimpulan tentang faktor penjajahan dan imperialisme mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Zaman penjajahan kuasa asing di tanah Melayu, khususnya British, mendapat tentangan hebat daripada penduduk tempatan. Segala pembaharuan yang dilakukan oleh British telah menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan penduduk tempatan. Oleh demikian, ini menimbulkan satu kesedaran dan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat untuk membebaskan tanah Melayu dari cekaman kuasa asing. Untuk mengelakkan perkara lepas terjadi, masyarakat perlu mempunyai nilai patriotisme. Selain itu juga, kerajaan boleh menanam sifat nilai patriotisme ke dalam masyarakat, terutamanya generasi-generasi muda. Antara nilai patriotisme adalah memiliki jati diri yang tinggi dan tidak mudah menerima pengaruh luar. Selain itu, mempunyai sikap taat dan setia kepada negara. Seterusnya, bukan sahaja mengekalkan kedaulatan, malah berjaya mengisi kemerdekaan tersebut dengan kemajuan. Di sini jugalah saya ingin menamatkan pembentangan saya. Saya Muhammad Izmukri bin Abdul Azim dari DEP 2A dari Politeknik Sultan Idris Shah ingin mengucapkan terima kasih kepada sesiapa yang melihat ini. Terima kasih dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.